We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih pada saudara pengacara majlis, pada tuan keluarga, tuan rumah, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berada di dalam rumah yang bertuah ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah dan diampunkan dosa-dosa kita, dan perhimpunan kita pada malam ini dikira sebagai amal soleh yang memberikan manfaat kepada keluarga kita, ibu bapa kita yang telah kembali ke rahmatullah insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan beberapa buah hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membicarakan tentang banyak perkara pada malam ini. Salah satunya ialah perkara yang membicarakan tentang baik perangai ataupun baik akhlak, ataupun kita sebut husnul khuluq, ya, perangai yang baik. Kita baca dahulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai' athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq wa innallaha la yubghidul fahisha al-badhi. Hadis hasan lagi sahih. Diriwayatkan daripada Abu Darda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu benda yang lebih berat timbangannya pada orang mukmin pada hari kiamat daripada orang yang mempunyai perangai yang baik, dan bahawasanya Allah Ta'ala murkakan orang yang melucah dan mencabut. Nabi sebut dalam hadis sahih yang saya bacakan tadi, Nabi kata ma min syai', tidak ada satu benda pun asqalu fi mizanil mu'min, yang lebih berat daripada mizan, timbangan orang-orang yang beriman. Ma min syai', tidak ada satu benda pun yang lebih berat timbangan. Asqal, asqal maknanya beratlah. Faman saqulat, kita dah sebut dalam Quran tu. Faman saqulat, mak lazim kalimi musaqqal. Asqal maknanya ialah yang paling berat. Kalau akbar, yang paling besar. Kalau asqal maknanya yang paling berat. Tidak ada timbangan yang paling berat ditimbang di hari kiamat. Pada hari kiamat kata Nabi, min husnil khuluq, daripada kebaikan perangai, kebaikan akhlak. Dan kata Nabi, wa innallaha la yubghidul fahish, Allah ni sangat murka kepada dua kelompok. Yang pertama kelompok al-fahish, kelompok pelucah. Yang kedua al-bazi, yang kedua ialah kelompok pencarut. Dua benda ni yang paling Allah benci. Yang pertama orang yang buat lucah, yang kedua orang yang suka mencarut. Jadi dua benda yang kita belajar malam ni. Yang pertamanya ialah tentang orang yang mempunyai perangai yang baik. Banyak orang yang dah rasa bila pakai serban ni kira baik lah. Yang perasaan bila pakai jubah ni kira kemah, walaupun dia cikgu kemah sungguh kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita ni bukan boleh dinilai pada pakaian kita ya. Ada kita perasaan dia tu balik pada sekolah Arab, kita kata dia baik dah. Kita kata dia balik pada Mesir, kita kata dia baik dah. Sebenarnya nak menilai baik tak baik ni tuan-tuan, dia nilai pada dua benda. Yang pertama dinilai pada agama. Kalau agama tak betul, agama tak baik, dia tak baik lah, walaupun dia baik. Semayang tidak, semayang tidak, tetaplah dikira jahat sebab tak semayang. Pasal agama tu tak buat, walaupun dia baik. Dia sedekah, dia rajin sedekah,
Dia rajin tolong orang, mengumpat tidak, memfitnah tidak, mencuri tidak, berzina tidak, semayang tidak, semuanya tidak belaka. Adakah dia dikira baik? Jahat, sebab dia tak semayang. Dalam banyak-banyak tu dia tak semayang, jahat. Yang kedua, syarat nak jadi baik, kalau dia agamanya bagus, nombor 2 bagusnya ialah akhlak. Akhlak mesti bagus. Banyak orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, suami saya ni baik, semayang tak tinggal, puasa sunat buat. Tapi suami saya ni, Ustaz, suka pukul, suka mencarut, suka maki. Maka orang yang rajin semayang sekalipun, tapi kalau suka mencarut, suka maki, suka pukul, itu bukan orang baik. Dia nak syarat dan baik ni ada 2. Satu, agamanya bagus. Satu lagi, akhlaknya bagus. Sebab tu lah kita nak mencari kawan, cari 2 orang ni. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kita nak cari ustaz pun, ustaz yang agamanya bagus, akhlaknya pun bagus. Nak cari suami pun, agama bagus, akhlaknya bagus. Nak cari menantu pun, 2-2 kena bagus. Setengah orang dia cari hal lain daripada 2 ni. Ataupun dia cari satu je, dia cari hak agama je. Oh, dia kata dah kira elok tu, baik tu, serban dia besar bakui serban dia. Oh, kita rasa dia baik dah. Belum, dia kena nilai nombor 2 pula. Perangai tu pula. Perangai yang baik ini ataupun akhlak yang baik ini apa? Yang ni yang kita nak tengok ni. Ya, penilaian akhlak yang baik tu apa? Berarti kita bacakan. Baik, yang kedua, hadis yang kedua. An Abi Darda qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min syai'in yudha'u fil mizanin athqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajatan sahibus saumi was salah. Daripada Abu Darda katanya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tiada sesuatu di perkara yang diletakkan di neraca timbangan di hari kiamat yang lebih berat daripada elok perangainya. Dan bahawasanya yang mempunyai elok perangai itu, dia akan sampai kepada satu darjat 2, iaitu orang yang puasa dan orang semayang. Apa kelebihan darjat orang yang baik perangai? Kata Nabi, dia mencapai tahap orang semayang, tahap orang puasa. Masya Allah, tuan-tuan. Orang yang baik perangai ni, orang yang baik akhlak ni, tuan-tuan, darjat dia setara dengan orang yang semayang, dengan orang yang berpuasa. Orang puasa dengan orang semayang ni kita pun tak tahulah nak ceritakan macam mana besarnya darjat orang yang semayang dengan orang yang puasa. Kita pun tak tahu. Ya, sampai Allah kata puasa ni aku sendiri yang balas dia. Allah kata orang yang puasa ni aku sendiri balas dia. Apa yang Allah nak bagi tak tahu. Sampaikan khas untuk masuk ke syurga untuk orang puasa ni, ada pintu dia yang khas. Dia bukan boleh campur pintu-pintu. Untuk orang puasa ni ada pintu yang khas dia. Pintu Ar-Rayyan yang boleh masuk orang puasa. Begitu juga dengan pintu solat. Hanya orang yang solat je yang boleh masuk pintu itu. Kalau tuan-tuan baca dalam satu hadis, Nabi sebut tentang seorang laki-laki yang pintu-pintu syurga ni memanggil laki-laki yang sama. Pintu puasa panggil dia, pintu haji panggil dia, pintu sedekah panggil dia, pintu puasa semayang panggil dia. Sampai Abu Bakar kata, ya Rasulullah, alangkah bertuahnya kalau akulah orang yang pintu syurga tu panggil. Kata Nabi Muhammad, kamulah wahai Abu Bakar orang itu. Dia baru sebut saja, ya Rasulullah, kalaulah orang yang syurga panggil itu akulah orangnya, alangkah bertuahnya. Kata Nabi Muhammad, kamulah wahai Abu Bakar. Abu Bakar ni tuan-tuan, namanya dipanggil daripada semua nama pintu syurga. Pintu syurga panggil Abu Bakar, masuklah, Abu Bakar, masuklah. Cuba kita tanya diri kita agak-agak tuan-tuan, pintu mana nak panggil kita ni? Pintu mana? Allahu a'lam tuan-tuan. Pintu syurga mana? Syurga kan neraka kita ni. Abu Bakar ni semua pintu panggil Abu Bakar. Masya Allah, subhanallah. Jadi tuan-tuan, orang yang baik akhlak ni, kedudukan dia sama darjat dengan orang yang semayang, sama darjat dengan orang yang puasa. Habis itu Ustaz, kita orang tak payah semayang ke Ustaz? Baik perangai je Ustaz. Dah, kenalah semayang. Jangan tak semayang pula, jangan baik je perangai. Maksud di sini ialah sama darjat. Kita ni tuan-tuan, kita kena faham darjat kita ni, darjat kita, perbuatan kita ni tak sama, tapi kadang-kadang pahala yang sama. Darjat kita tak sama dalam satu benda, tapi dalam bab yang lain sama benda. Jadi kita kena faham, ya. Dalam bab dosa begitu juga. Dosa ada dosa yang macam ni.
Kita dosa macam ini, dia dosa macam itu, tapi bertembung di tempat yang sama. Dia dosa membunuh, kita dosa memfitnah, sama je. Malah kadang-kadang fitnah lebih besar daripada membunuh. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dia dosa membunuh, masuk penjara. Kita pula dosa fitnah orang di luar penjara. Padahal dua-dua serupa je. Dia dosa mengumpat, kita dosa zina. Nabi kata dosa orang mengumpat lebih besar daripada zina lagi. Tapi kita tak nampak yang kita tu jahat sebab kita tak berzina. Kita tak nampak kita ni jahat sebab kita tak bunuh orang. Kita rasa fitnah kita baik, kita rasa kita mengumpat orang pun kita rasa baik. Sedangkan kedudukan dosanya adalah sama. Supaya orang tak sembahyang maghrib, dosa orang tak sembahyang maghrib macam dia berzina dengan mak dia sendiri. Tapi rupa ramai orang yang tak sembahyang maghrib. Kita hena tengok orang zina dengan mak dia sendiri. Kita rasa hena. Kamu kena tangkap semalam. Aku rogol mak aku. Oi, kita marah. Oi, marah dah. Bodoh kamu ni, dengan mak kamu bukan balon sekali kan. Tapi kita tak sembahyang maghrib. Dosa serupa je. Samalah dosa dia. Dia dosa dia zina dengan mak dia. Dosa kita pula tak sembahyang maghrib. Jadi cara nak dapat tu berbeza. Supalah orang perempuan. Orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Kita orang lelaki wajib sembahyang Jumaat. Tetapi kedudukan pahala boleh dapat sama. Orang lelaki nak dapat pahala sembahyang Jumaat, kena sembahyang Jumaat. Orang perempuan boleh dapat pahala sembahyang Jumaat. Dia duduk di rumah pada hari Jumaat, dia masak pada suami dia, jaga anak-anak dia, pahala dia jaga anak dia, pahala dia macam pahala suami dia sembahyang Jumaat. Jadi keadaan tu berbeza-beza untuk cara mendapatkan pahala, tetapi kesimpulan pahalanya tetap sama. Macam kita, mak kita dah mati. Mak kita dah mati. Kita nak ziarah mak mana lagi? Mak seorang aja, mak dah meninggal pula. Yang jiran sebelah kita tu pula boleh bela mak dia masih hidup. Mak dia sakit, dia bela mak dia. Kita mak pula kita dah mati. Macam mana saya nak bela mak saya, Ustaz? Kalau gitu kamu bela mak saudara kamu. Nabi kata kalau kamu ziarah mak saudara kamu, kalau kamu berbaik dengan mak saudara kamu, pahalanya macam kamu ziarah atau berbaik dengan mak kamu sendiri. Nampak tak kan? Adilnya Tuhan tu bagi tu. Masalahnya Ustaz, mak saudara saya pun tak ada Ustaz. Mak saya sebatang kara, anak tunggal. Macam mana saya nak jaga mak saudara saya? Kata Nabi, kalau demikian kamu cari, jaga, tolong, bantu kawan arwah mak kamu. Masalah dia, mak saya ni tak ada kawan. Takkan mak kamu tahzan kau tak ada kawan? Lu kawan cita aja. Jadi kita kena faham tuan-tuan, keadaannya itu, darjat-darjat tu. Jadi kita kena lihat di situ. Kalau kita tak boleh dapat yang ini, kita boleh dapat yang ini. Jangan tuan-tuan kata, rugilah aku ni tak hafal Quran. Rugilah aku ni tak hafal Quran. Jangan cakap orang yang hafal Quran saja. Untung kita yang tak hafal ni, rugi. Tuan-tuan sponsor orang yang hafal Quran. Pahala dia hafal Quran dapat dekat pada tuan-tuan juga, tak ada kurang walaupun sedikit. Kita tak boleh dapat pahala ikut sini, kita cari pahala ikut sana. Jangan bila kita dah tak dapat pahala satu benda, kita dah tak dapat. Rugilah Ustaz, saya tak dapat jadi imam sembahyang. Kalau gitu kamu duduk di belakang imam. Bukankah Nabi kata, kalau kamu tak boleh jadi imam, kamu jadi Bilal. Kalau kamu tak boleh jadi Bilal, kamu jadi orang yang paling awal duduk di saf hadapan. Semuanya ada pilihan. Serupalah kita ni pun, kita tak boleh sembahyang sunat banyak-banyak sebab kita kerja. Kita hanya boleh sembahyang fardu je. Sunat ni tunggu Ramadan je. Tunggu Ramadan baru nak buat tarawih. Kalau saja-saja nak buat sunat ni, duha tak sempat. Kerja tol nak buat duha apa? Kerja duk bagi tiket tol, ambil duit tol, takkan nak sembahyang duha. Marahlah tol. Bankrupt lah mereka. Tapi dia hanya boleh sembahyang zuhur, dia boleh sembahyang asar, maghrib, isyak. Sunat dia tak boleh buat, tak sempat. Maka kalau nak dapat pahala sunat, buat perangai baik-baik, akhlak baik-baik. Kedudukan kamu yang berakhlak macam orang yang rajin sembahyang sunat. Itulah kaedah dia. Ini daklah sembahyang sunat, tak buat perangai pula buruk, akhlak pula buruk. Ini yang rugi ni. Kalau tuan-tuan tak boleh puasa, kalau tuan-tuan tak boleh puasa sunat, Isnin Khamis tak boleh buat, puasa Syawal tak boleh buat, puasa sunat tak boleh buat, nak buat macam mana? Dah sakit kencing mana?
Tiap-tiap hari nak makan ubat, nak kena cocok insulin lah, nak kena makan ubat lah. Kalau pukul 10 tak makan badan menggigil lah, kena makan Ustaz. Saya tak boleh puasa Ustaz. Kalau gitu kamu gantikan yang kamu tak boleh puasa sunat tadi dengan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik kita tadi, darjat kita sama dengan orang yang puasa sunat. Jadi jangan kita yang puasa sunat ni rasa bangga pula. Apa dia tu tak pernah puasa sunat ni, tengok Pak Long kamu ni puasa sunat saja kita dia. Aku ni puasa sunat, kamu tak ada puasa sunat. Silap. Kita dapat pahala puasa sunat, dia pula dapat pahala puasa sunat dengan cara mengamalkan akhlak yang baik. Jadi ini kedudukan kita. Islam ni sangat adil pada kita. Terpulanglah pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari pahala tu ikut mana? Nak cari pahala tu ikut mana? Ada satu sahabat nama dia Dhamam bin Tha'labah. Dhamam bin Tha'labah ni orang-orang Arabi. Orang Arabi ni kita panggil orang Arab dusun. Tuan-tuan tengok cerita Hantuah 1955. Cerita Hantuah lah kan. Cerita Hantuah ni filem Melayu di antara yang paling awal warna-warni lah. Filem yang awal Melayu warna-warni Raja Bersiung, Ahmad Mahmud berlakon. Kemudian P. Ramlee, ya, cerita Hang Tuah. Hang Tuah ni kalau tuan-tuan ingat cerita Melor, perempuan tu orang asli nama apa? Melor. Anak Tok Guru Hang Tuah 5 orang tu. Kan dia pun naik atas bukit belajar silat dalam gua Puteri Gunung Ledang. Kan boy girlfriend dia Melor. Duk pakai kemban. Ya ingat mana ingat lah. Saya ingat lah masa tu umur 20. Saya ingat lah kan. Tahun 55. Kan Melor menyanyi tu. Oi, kesuma jiwaku. Suara normal dia. Tak menyanyi Sarimah sang dia. Baik. Jadi itu nama dia orang dusun. Orang dusun. Dia bukannya ada adab. Dia bukan ada adab. Dia kerja main pekan. Dia cari hantuah. Di mana kata boleh kata tunjuk ketua, dia bukan tahu undang-undang diraja ke apa nama Melaka, dia tak tahu. Ada seorang Arab Badui macam itulah juga, dia orang dusun datang ke Madinah, dia tak ada adab. Nama dia apa? Dhamam bin Tha'labah. Masa tu Nabi tengah duk mengajar. Bila Nabi tengah mengajar, sahabat-sahabat ni nak tanya segan, sebab depa ni orang pekan. Mereka ni segan nak tanya kat Nabi, takut salah adab tanya, takut nanti tak betul tanya Nabi marah. Jadi dalam hati mereka ni duk tanya, siapalah yang duk tanya ni, marilah seorang kok boleh tolong tanya, kami nak tanya ni segan. Tiba-tiba datang orang dusun ni, Arab Badui ni, dia masuk tu terus langgar-langgar pup duk depan tu. Itulah nama dia orang dusun. Kita ni orang pekan, orang hak mengaji sikit, kalau dah mari lambat duk mana? Duk belakang lah. Nyawa duk cukup damai lambat lah. Tapi orang Arab Badui ni dia tak. Dia bukan macam kita ni. Dia langkah orang. Macam saya tadi lah Arab Badui saja ni. Langkah. Terus main duk depan. Saya pun kira-kira Arab Badui juga. Dia mari langkah. Main duk depan. Paha dia ni duk dekat dengan Nabi. Duk bertimpuh dekat dengan Nabi. Nama dia Dhamam bin Tha'labah. Sahabat-sahabat hak terkejut pun ada. Hak bengang pun ada. Hak seronok pun ada. Yang seronok pasal apa? Mainlah dia ni kalau dia tanya, kita pun dapat ilmu. Mereka suka sebab orang Arab Badui ni rajin bertanya. Bila mereka bertanya, orang yang tak bertanya pun dapat ilmu secara percuma. Sebab tu kita kena ada orang yang jenis Arab Badui ni. Ustaz nak tanya lagi Ustaz. Sebab dia seorang yang berani tanya. Bukan kata hak tak tanya tu pandai semua dah. Segan. Sebab hang tanya, aku pun kan tahu sangat. Tu pasal apa hang tak tahu? Saja tak kira kalau aku tanya dia pun tahu, aku tak tahu. Tu pun masalah juga. Baik. Jadi tuan-tuan, dia mari duduk depan dengan Nabi. Dia kata dekat Rasulullah, "Ya Rasulullah, wakil kamu." Dia kata pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad." Okey, ya Muhammad. Dia tak panggil ya Rasulullah. Orang kasar. Dia bukan tahu nak panggil Nabi ke apa ke. Dia panggil apa? Macam kita habis masuk dalam kampung, kalau pergi Perak dia panggil yuk mana. Saya pakai sorban, dia pakai jubah lah, yuk. Yuk dia tak panggil ustaz lah, yuk saja lah. Tak apalah, duduk dalam kampung nak kata apa. Jadi dia mai jumpa Nabi Muhammad, dia kata, "Ya Muhammad, wakil kamu datang ke kampung aku. Dia kata, kamu ni Nabi. Aku nak tanya kamu, betul ke kamu ni Nabi?" Tu dia soalan dia.
Kata Nabi, na'am, sadaqah. Betul, betul cakap utusan aku. Allah kah yang lantik kamu jadi Nabi? Kata Nabi Muhammad, bala, na'am, Allah yang lantik aku. Itu soalan nombor 1 tu. Mai tanya Nabi, dia kata, Muhammad, wakil kamu datang ke kampung aku, dia ajar kami di surau, dia kata kamu ni Nabi, betul enggak? Nabi kata, betul lah. Siapa lantik kamu? Yang lantik aku Allah. Betul tak? Betul lah, Allah lantik. Okey. Yang kedua aku soal kamu, Muhammad, wakil kamu datang kepada kami, dia suruh kami semayang 5 kali sehari semalam. Betulkah kamu suruh? Kata Nabi, ya. Allah kah yang suruh kita semayang 5 kali? Kata Nabi, ya. Allah yang suruh kita semayang 5 kali sehari dalam semalam, sehari semalam. Yang ketiga kata Arab Badui ini, wahai Muhammad, wakil kamu datang ke kampung kami, dia mengajar kepada kami yang kami ini kena puasa Ramadan. Betulkah? Sebulan dalam setahun? Kata Nabi, betul. Allah kah yang suruh? Ya, Allah suruh. Soalan keempat, betulkah wakil kamu kata kita kena bayar zakat emas dan perak kalau cukup haud dan nisabnya? Kata Nabi Muhammad, betul. Kata wakil aku, adakah itu perintah Allah? Ya, itu perintah Allah. Wakil kamu kata kita ni wajib buat haji seumur hidup sekali kalau mampu. Aku nak tanya kamu, betulkah benda itu? Betul. Allah kah yang suruh? Allah yang suruh. Baik, kata Arab Badui ni, Damam bin Tha'labah ni, demi Allah yang membangkitkan kamu sebagai Nabi, aku sumpah depan kamu wahai Muhammad, aku akan buat ibadat tak lebih tak kurang. Aku akan buat ibadat tak lebih tak kurang. Maknanya dia semayang 5 kali je sehari semalam. Sunat-sunat aku tak mau buat. Aku nak buat hak wajib. Puasa sunat aku tak mau buat. Aku nak buat hak Ramadan aja. Haji aku nak buat sekali apa, aku tak mau pergi dah haji. Dia lompat, dia balik terus, dia tak sambung ngaji dengan Nabi. Nabi kata, kalau benar Arab Badui itu buat apa yang dia cakap, syurgalah dia. Nampak? Kalau betul orang Arab Badui itu kata dia akan buat apa yang dia cakap tadi, syurgalah tempat dia. Arab Badui tadi kata apa? Muhammad, saya takkan buat lebih daripada 5 kali sehari semalam. Saya takkan buat semayang sunat. Saya nak semayang wajib je. Saya nak puasa wajib je. Saya nak bayar zakat je. Saya nak pergi haji sekali je. Saya tak mau dah buat umrah, buat banyak-banyak kali, saya tak mau dah. Nabi kata kalau dia tu betul apa yang dia cakap Badui tu, syurga tempat dia. Kenapa yang Nabi cakap macam itu? Tuan-tuan boleh buat? Ustaz, saya sunat apa saya nak buat? Saya semayang fardu je Ustaz. Puasa apa pun saya tak nak buat Ustaz. Saya nak semayang puasa sunat je Ustaz. Puasa fardu je Ustaz. Nabi Muhammad bolehlah cakap macam itu pada Arab Badui. Arab Badui itu balik ke kampung dia. Kampung dia ada televisyen lah. Ada astro lah kampung dia. Kampung dia ada Tesco, kelab malam ada, karaoke lah. Dia balik ke Arab Badui. Macam tuan-tuan tengok cerita hantua. Yang duduk dalam gua tu pak dengan anaknya. Dosa apa dia buat? Dosa mengumpat? Tidak. Dosa fitnah? Tidak. Dia balik ke kampung dia, duduk dalam kebun dia, duduk dalam kebun kurma, duduk jaga pokok kurma, jaga unta. Dosa apa? Habis kuat dosa dengan unta. Kita sekarang ni, kalau tuan-tuan tak buat benda sunat, kalau kita ni tak buat benda-benda sunat macam ni, nak masuk syurga lagu mana? Ustaz, saya pun nak jadi Arab Badui Ustaz, saya tak mau buat sunat-sunat Ustaz. Saya nak buat yang wajib je Ustaz. Tak apa. Kalau nak buat yang wajib saja, pindah. Duduk kaki gunung Kinabalu. Duduk akan kaki gunung Jerai ke apa, duduk atas gunung aja. Baru boleh buat. Kita sekarang ni dosa banyak, tanggungjawab banyak. Dia betul lah dia tak ada anak. Dia betul lah dia tak wajib nak hantar anak dia sekolah. Sekolah pun tak ada macam itu. Dia tak ada tanggungjawab apa. Dia kerja jaga kambing, jaga unta, jaga kebun dia. Maka Nabi kata kalau dia kekal buat benda itu tanpa dia buat dosa, sesungguhnya dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi kalau sebab tu ada orang yang zuhud. Dia tak mau langsung dunia ni. Dia tak mau campur langsung dunia ni. Sebab dia nak buat ibadat je. Dia rasa aku nak masuk syurga dengan jalan ini. Kalau tuan-tuan boleh buat macam itu, silakan. Masalahnya tuan-tuan nak buat di mana? Nak duduk di mana? Yang tak ada dosa. Dia duduk dalam gua. Duduk dalam gua. Jadi Osama bin Laden duduk dalam gua. Nak duduk tak mana kita ni? Baik. Hadis yang ketiga. An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nara faqala al-famu wal faraj. Hadis yang sahih lagi gharib.
Daripada Abi Hurairah katanya, Nabi SAW ditanya, apakah sebab ramai orang masuk syurga? An aksari ma yudkhilun nasal jannah. Apa sebab manusia ni ramai masuk syurga? Jawab Nabi Muhammad, taqwallah wa husnul khuluq. Dua sebab. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang keduanya, baik perangai. Itu nombor satu. Nombor satu, punca masuk syurga dia apa? Dua perkara. Yang pertamanya ialah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, tolong jadi baik perangai, baik akhlak. Ya, saya baru ni dengar satu ustaz ceramah. Ya, satu ustaz ceramah kat saya, masya-Allah, dia kutuk saya rapat. Dia kata saya ni munafik. Ya. Ustaz apa, lupa apa. Ya, dia panggil kepala bapa. Saya dengar tu pemenung. Saya pasang CD tu pada semua pelajar-pelajar pondok saya. Ya, saya kata, tuan-tuan, kita tengok hari ni ceramah satu ustaz hebat, ustaz ni. Saya pasang CD ni. Pelajar-pelajar tu tua, budak-budak kecil, orang tua pakai duk dengar. Main-main dia maki kepala bapa punya ustaz, haram jadah punya ustaz, biawak punya ustaz. Makcik-makcik pondok ni kata, ustaz, tutup ustaz, kami tak mau dengar berdosa. Dalam ceramah kita duk maki orang, pasal apa? Mana boleh sebut kepala bapa, haram jadah, surah Al-Furqan ayat 10 larang sebut. Saya tak tahulah tuan-tuan, itu tak betul tu. Manusia masuk syurga kerana dua, takwa dan akhlak baik. Kalau kita tak akhlak baik, cakap maki hamun orang, itu bukan akhlak baik. Bukankah Nabi pesan pada kita 4 benda? Yang pertama, Nabi kata yassiru, mudahkan orang. Bila kita mengajar, mudahkan orang faham. Wala tu'assiru, jangan bagi orang susah. Jangan bagi orang susah. Bila kita mengajar ni, bagi orang senang. Oh, bagi orang senang ni apa maksud ustaz? Adakah jangan bagi mereka sembahyang? Senang, jangan sembahyang nah? Pakai niat je. Bukan. Maknanya mengajar bagi senang orang faham. Nombor satu. Yang kedua, jangan bagi susah orang. Wala tu'assiru, jangan bagi susah orang faham. Guna bahasa hak tinggi-tinggi, orang kan faham. Kita orang Melayu, guna bahasa Melayu. Sebab tu tuan-tuan sini orang Jawa, bila ceramah pakai Jawa, lagi senang-senang orang faham. Saya bila baca khutbah di Bagan Serai, saya akan baca khutbah dalam bahasa Banjar, bagi mereka faham. Bila saya baca khutbah di Batu Kurau, saya cakap bahasa Batu Kurau. Bila saya pergi ceramah khutbah di Kedah, saya cakap bahasa Utara. Bila saya ceramah di Parit, di Manjui, di Ipoh, saya cakap bahasa Parit. Supaya senang orang faham. Jangan saya guna bahasa Jawa di Panjui, yang bukan faham apa-apa tu. Sopalah saya ceramah pada tuan-tuan orang Jawa di sini, saya guna bahasa banyak, tuan-tuan pun pening. Nabi suruh kita mengajar, yang pertama bagi senang, yang kedua jangan bagi susah, yang ketiga Nabi kata bagi orang suka, jangan bagi orang benci. Basyiru wala tunaqiru, kata Nabi. Bila mengajar orang, nombor 3 kata Nabi, hendaklah mengajar dengan penuh kegembiraan. Kita nak ajar anak-anak kita, nak ajar kawan-kawan kita, ajar dengan penuh kegembiraan. Basyiru. Yang keempat kata Nabi, jangan bagi orang lari, jangan bagi orang benci pada kamu. Wala tunaqiru. Bila orang lari pada kita, habislah. Supaya kita buat pengajian dalam rumah, bagi orang gembira, bagi orang suka. Ekon 3, 4 zemban. Bagi orang suka, tenang. Jangan bagi orang menyampah. Kadang-kadang ustaz-ustaz dah lah orang nak datang rumah orang tu susah, nak kumpulkan pengajian di rumah orang tu susah. Mai ustaz tu pula duk taruh semacam pula, duk bubuh semacam dekat orang yang datang. Akhirnya orang pakat lari balik. Ini adalah kerugian. Kita kena buat 4 benda ini nak bagi orang suka. Nak buat bagi orang suka inilah dipanggil sebagai baiknya perangai. Dan Nabi ditanya pula, wasu'ila an aktsri ma yudkhilun nasan nar. Apakah sebab manusianya masuk dalam neraka ramai? Nabi kata 2 benda. Masuk neraka ramai ni sebab al-famu. Ni, lidah kita, mulut. Yang kedua, wal faraj, dan kemaluan. 2 benda yang menyebabkan kita masuk neraka. Ramai orang masuk neraka. Yang pertamanya ialah mulut. Ngumpat, memfitnah, maki, hamun, mengata, menista, mengadu domba. Lidah ni jahat ni tuan-tuan, al-famu, mulut kita.
Padahal mulut ni kalau kita duduk diam, dia tak kata apa. Lidah ni kalau tuan-tuan tak buka, dia senyap. Bila dia buka saja, pahala pun jalan, dosa pun jalan. Hati, dia tak berjalan lagi, dosa pahala. Mulut bila buka, dia berjalan, dosa pahala. Hati tak apa. Selagi mana tuan-tuan tak lafazkan, hati tak dikira. Melainkan niat untuk sembahyang, niat untuk puasa lah, tu dikira lah. Tapi perkataan yang jahat, yang terbit daripada hati, yang sedang berjalan dalam hati, tak dikira. Kalaulah semua persoalan hati dikira, semua masuk neraka. Semua masuk neraka. Pergi kenduri kahwin, tengok pengantin. Ya Allah, gemuknya. Hati duk cakap, neraka lah. Berapa ramai yang pergi kenduri duk ngutuk pengantin? Berapa ramai? Ya Allah. Saya masuk tadi, oh ni dia Ustaz Kazim ni, oh ni dia. Dalam hati duk cakap. Dalam TV lain, ni lain. Kalau kita nak kira dosa, semuanya berdosa kalau dalam hati. Tengok dia naik motor. Orang tua naik motor rock. Naik motor RZ orang tua. Tak sedar diri punya orang tua. Tengok orang perempuan naik motor RZ. Ya Allah, gatal perempuan ni. Kita akan sentiasa bercakap. Sebab itu Allah tak kira. Yang dalam hati ni, yang kita duk bisik-bisik dalam hati ni, Allah tak kira. Yang Allah kira tu apa? Dilafazkan. Sebab tu dia kata di situ al-famu, dia tak sebut al-qalbu. Yang bawa masuk neraka ni apa? Ni mulut. Bila mulut bercakap, baru dikira. Sebab tu jangan cakap. Okey Ustaz, kalau dah terlepas cakap Ustaz, kalau dah terlepas cakap, minta ampun, minta maaf. Sebab tu saya katakan tadi, dosa mengumpat dengan dosa berzina, teruk lagi dosa mengumpat. Dosa berzina, lepas berzina selesai. Dia berzina, pergi cari perempuan duduk, dia minum kat kedai kopi, datang satu perempuan, berada RM20. RM20 apa? RM20 lah hari pekerja diskaun 50%, lalu RM40. RM20 pelacur. Dia pun pujuk, jalan balik rumah gatal, kena siplis tu, masuk hospital 2 minggu kat hospital. Balik rumah taubat. Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, aku dosa silap tu. Ya Allah, aku tak nak buat dah zina ni. Ya Allah, selesai masalah. Allah ampun dosa dia. Tapi dosa orang ngumpat, celaka dia Pak Meon tu, ngumpat Pak Meon. Balik rumah, dia pun taubat. Ya Allah, tadi siang aku ngumpat Pak Meon, ampunkanlah aku ya Allah. Allah tak ampun dosa itu. Sehinggalah kita jumpa Pak Meon, minta maaf pada Pak Meon. Sekarang mana yang besar? Mengumpat ke berzina? Zina kita terus direct pada Tuhan. Mengumpat kena jumpa orang tu dulu. Buatnya orang tu dah mati. Pak Meon meninggal dunia, elok pergi rumah dia, orang beritahu Pak Meon dah tak ada. Allah. Kan petang tadi ada lagi. Betul lah, petang tadi ada, maghrib tak ada lah. Cikik biji durian belum tak ada lah. Boleh kita pergi goncang mayat Pak Meon, ampunlah aku ngata kamu tadi Pak Meon. Tak boleh dah. Inilah yang dikatakan lidah ni paling banyak masuk neraka. Nabi tak kata benda lain. Nabi tak kata pisau ke, tangan ke, kaki ke. Saya dah kata ada pada tuan-tuan, kita dah kata orang membunuh, kita dah kata dia tu jahat pasal berzina, kita dah kata dia tu jahat pasal dia merompak, kita kata dia tu jahat pasal dia tak tutup aurat, kita kata dia tu jahat pasal dia tak sembahyang. Kita juga jahat. Jahat kita apa? Lidah. Tu masalah kita yang kita tak perasan. Kita dah nampak dia tak tutup aurat. Nampak tu, pak tutup aurat, mak pakai tudung, pak pakai serban, anak apalah dia dah nampak. Perempuan tu dosanya tak pakai tudung. Kamu pula dosa kamu apa? Mengumpat. Habis tu Ustaz macam mana? Ustaz takkan tak tegur. Kalau kamu nak tegur pun cakap direct pada dia. Mana boleh cakap direct Ustaz? Nanti dia marah lah. Makna kamu cakap di belakang, itulah mengumpat. Kalau berani pergi cakap sendiri. Kena pelempang lah. Sebab itu dalam kita nak mengajar, kita kena pelan-pelan. Kita kena ajar dalam penuh dengan hikmah. Setengah orang dia tak mau, dia nak bagi direct habislah. Kenalah pelan-pelan. Saya pun yang mengaji dengan saya ni berjenis-jenis tuan-tuan. Yang tak pakai tudung pun ada, relax, lamba roh ya.
Yang pakai skirt pun ada main mengaji. Tak apa, mengaji. Lagi 2 bulan insya-Allah dia tukar. Tapi kena dengan cara yang berhikmah. Ada yang mengaji dengan saya, main sekolah saya, dia bukan pakai tudung. Dia pakai tudung tu dalam kereta. Dia pakai kereta, dia pun ambil tudung, pakai tudung dalam kereta. Pun masuk dalam kelas. Tak apa, itu first time dia datang. Itu 2 kali dia datang. Itu 3 kali dia datang. Masuk 6 kali. Kan manusia ni lama-lama dia akan berubah. Kita kena pelan-pelan. Mana boleh kita nak drastik. Bila kita nak drastik, melompatlah orang. Pelan-pelan dalam kita berdakwah. Yang pentingnya ialah mulut sentiasa manis mengajak orang. Itu sebab yang pertama manusia masuk neraka, mulut jahat. Yang kedua, wal faraj. Wal faraj maknanya ialah kemaluan. Mungkin kemaluannya kerana berzina, mungkin kemaluannya kerana tidak basuh air kencing dengan sempurna. Jadi 2 sebab masuk syurga. Yang pertama takwa, yang kedua akhlak baik. 2 sebab masuk neraka, lidah, mulut dengan kemaluan. 2 benda ni. Tapi Imam Ghazali dalam kitab ada Ihya Ulumuddin sebut 6 perkara yang menyebabkan 6 orang masuk neraka. Ya, CD saya yang terbaru ni 6 Jahanam. Ini pun kira 6 Jahanam jugalah. Malam ini kita berpisah kan. Nur Azizah 1960 apa kan. 6 Jahanam Imam Ghazali kata. Yang pertama, pemimpin masuk neraka. Pemimpin masuk neraka dengan sebab dia takabur. Raja masuk neraka dengan sebab dia zalim. Peniaga masuk neraka dengan sebab dia khianat. Orang yang dusun masuk neraka kerana kejahilannya. Orang Arab masuk neraka kerana kesukuannya. Ulama masuk neraka kerana hasadnya. 6 perkara menyebabkan 6 golongan masuk neraka. Kita ulang balik. Yang pertama, pemimpin masuk neraka kerana takabur, kerana sombong. Sebelum menang, jumpa di mana orang angkat tangan. Pas menang cermin gelap tu. Nak jumpa pun susah. Nak sign pun payah. Jadi takabur. Masa menang belum menang itu ke, jumpa di mana pun boleh tegur. Bila dah menang ni ke, bukan kata kereta ada cermin gelap, kucing dia pun pakai spek gelap lah dia. Nak jumpa pun payah dah. Maka pemimpin masuk neraka kerana sombong. Dia rasa dia duduk di atas ni, dia takkan turun dah. Ini nombor 1. Yang kedua, kata Imam Ghazali, raja masuk neraka kerana zalim. Buat tak betul pada orang, pergi ambil harta orang untuk suka hati dia. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, peniaga masuk neraka kerana khianat. Kita baca dalam paper 2-3 hari ni. Nak beli gula pun kena tunjuk sijil nikah. Harga punya sekarang. Nak beli gula sekilo kena tunjuk sijil kahwin. Subhanallah. Bila polis serbu dia, rupa-rupanya dia sorok 5 tan gula. Belakang rumah dia tu 5,000 kilo dia gula dia sorok, tuan-tuan. Dia tunggu bulan puasa ni dia nak naik harga. Dia tahu bulan Ramadan dah dekat, dia tahu orang Melayu bila bulan Ramadan semuanya berdarah belakang, semua nak makan gula belakang. Dia sorok dekat 5.5 tan gula. Orang nak beli, dia minta sijil nikah. Jenis ni tuan-tuan masuk neraka ni kalau tak tobat ni. Peniaga kerana khianat pada orang. Yang keempat, orang desa. Orang yang kita sebut tadi, Arab Bedui tadi ni. Orang hak tak mengaji ni, orang hak duduk di hulu-hulu ni, mereka ni masuk neraka tempat mereka jahil. Langsung tak nak mengaji. Saya ni tuan-tuan kalau duduk di pekan ni, saya tak kisahlah. Belah-belah tuan-tuan ni, Syah Alam ke, Alam Syah ke, semuanya mengaji belakang. Duduk di pekan, duduk di bandar besar ni, masalah mengaji ni, kita tak larat nak mengaji. Dalam kampung taman kita ni ada 10 masjid. 10 tiap-tiap malam kuliah maghrib. Itu di pekan, saya tak kisah. Kalau di Manjui tempat saya di Ipoh tu tuan-tuan, masjid saja ada 10 buah. Kampung Manjui tu. Surau ni berpuluh-puluh buah. Kalau azan tu jenuh jawab. Kawan ni bang, mana satu pun nak jawab ni banyak tuan-tuan. Tiap-tiap malam kuliah maghrib. Masya Allah. Itu di Manjui tempat saya. Jadi belah-belah pekan, bandaraya, kita tak kisah. Sampai kita tu tengok jadual, ni pun ustaz, ni pun bagi juga, ni pun bagi. Satu malam 5. Bagi juga. Lalah tak pergi. Duduk di rumah.
Isteri tanya, awak tak pergi? Dia kata, aku tak tahu nak pergi mana. Semua bagus belakang. Baik aku tengok TV. Cerita nak omel lagi bagus. Dia kata. Yang kita takut sekarang ni ialah di belah kampung-kampung. Belah kampung ni tuan-tuan, subhanallah. Tak dapat 2 kali sebulan kuliah pun payah. 5 orang, 6 orang. Saya pergi satu masjid, 4 orang semayang. 3 makmum, 1 imam semayang isyak. Kampung. Ni keadaan yang tenak di kampung. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau kita tak ubah, masyarakat ni rosak. Macam tuan-tuan ni, orang asalnya tuan-tuan ni bukan orang sini lah. Contohlah tuan-tuan orang Johor ke, orang Pahang ke, orang Perak ke. Tuan-tuan dah berjaya duduk di Kelang ni tuan-tuan, di Kapar ke, di Meru ke apa. Tuan-tuan dah berjaya. Apa kata tuan-tuan? Tuan-tuan bagi sumbangan dekat masjid di kampung tuan-tuan, 500 sebulan. Suruh mereka buat kuliah 10 kali sebulan. Kalau kita hak berjaya di belah pekan, kita yang berjaya di bandar-bandar besar ni tak tolong orang di kampung, mereka tak ada pengajian. Kita tak apa, kita boleh pergi masjid sana surau, sini sekolah, sana pusat pengajian swasta pun banyak. Di kampung tak ada. Satu semayang Jumaat saya pergi, kutipan dia RM7.65. Kutipan Jumaat. Dia tulis tu RM7 suku, RM7 macam duit bomo kan. RM2 suku, RM5 suku. Saya kata pasal apa ada suku-suku nak buat macam mana? Ada RM5 sen orang bagi. Dia jemput saya ceramah Surah Mi'raj. Saya pergi tengok kuliah berapa kali? Kuliah 4 kali sebulan. Saya tanya dekat pengurusi tu, berapa sekali bayar dekat ustaz? Banyak mana orang bagi? Banyak mana orang bagi? Depa bubuh dalam piring, bubuh sapu tangan. Jadi pakat pasinglah piring tadi. Bubuhlah duit RM1 kupang, 5 kupang. Kadang-kadang dapat 6 suku, RM10 suku, RM20 suku. Itu tahap dia. Itu yang jadi masalah di kampung ini ialah pasal mereka tidak ada duit. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita yang mewah-mewah di bandar-bandar ni, kalau boleh sponsor, support masjid-masjid di kampung, sekurang-kurangnya mereka boleh buat pengajian 10 kali sebulan pun jadilah tuan-tuan. Ya, keadaan yang kritikal. Saya dah berjalan seluruh Malaysia ni, bila saya tengok hak di kampung-kampung tu, keadaan sangat menakutkan. Ya, orang tak nak mengaji, susah hati. Ya, sebab tu kalau kampung-kampung hulu-hulu mana pun saya pergi tuan-tuan. Besok saya di Greek, kampung belum baru di Greek. Ya, tak baru-baru, lama saja. Kampung belum baru. Nama pun belum baru. Lama je kampung dia. Mana tempat hulu-hulu pun saya pergi. Pasal apa? Pasal saya sayang dekat mereka. Pasal hak di kampung, hak di pekan ni dia boleh mengaji macam tuan-tuan. Buat di rumah, buat di hotel. Ada yang buat di hotel pengajian kita. Tapi yang di kampung, kalau masjid tak buat, tak buat. Imam Ghazali kata, orang hak duduk di hulu-hulu masuk neraka sebab jahil. Semayang tak erti apa, tak erti. Yang kelima kata Imam Ghazali, orang Arab masuk neraka sebab bangga dengan sukunya. Cuba tuan-tuan tengok orang Arab. Kesukuan bangsa dia nombor 1. Dia bukan berkenan dengan orang kita, orang Melayu ni. Orang Arab tu kalau dia mai ke Malaysia, baru dia reti hormat orang Malaysia. Orang Arab kalau dia datang melawat ke Malaysia, dia tengok KLIA, dia tengok Kuala Lumpur, dia tengok orang Malaysia, baru dia tabik ke orang Malaysia. Tapi kalau kita, dia tak pernah datang ke Malaysia, kita pergi tempat dia nak buat umrah kan, melawat kan, semua dia tak hormat kita. Dia ingat kita ni siapa agama. Pasal apa? Mereka rasa mereka adalah bangsa yang paling hebat. Ini yang dikatakan masuknya neraka orang Arab kerana bangga dengan suku bangsa mereka. Lain daripada bangsa Arab, low class. Sebab tu mereka kena tibai dengan mereka, kena tipu dengan mereka tak habis-habis. Sebab mereka pandang rendah lain daripada bangsa Arab. Hak mereka saja yang mereka merasakan mereka paling tinggi. Lah mereka kena duk tipu, kena duk kencing dengan mereka. Yang keenam kata Imam Ghazali, orang yang masuk neraka ni, ulama masuk neraka dengan sebab hasad. Hasad dalam bahasa Melayu, dengki. Hasad bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Digabungkan sekali menjadi hasad dengki. Rupa-rupanya tuan-tuan, ulama ni lagi banyak hasad. Ustaz sama ustaz, tok guru dengan tok garu ni, hasad mereka lagi kuat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan ingat, ya, ujian untuk ustaz-ustaz ni ialah hasad. Kadang-kadang dia boleh keluar TV, hak ni tak boleh keluar TV, hak tak boleh keluar TV, dia marah. Hasad. Kadang-kadang dia dah boleh keluar TV dah, orang lain pula nak masuk pula, dia blok. Hasad tuan-tuan, ni pengalaman saya lah.
Ya, pengalaman saya. Sebab tu saya tak mau masuk TV. Kalau dah panggil juga saya pergi saja tak mau. 2-3 kali saya duduk keluar dalam TV, banyak pengalaman tuan-tuan. Tak sesuai lah kita cakap di sini pun, tapi itulah dia. Hasad. Dia hasad. Kita ceramah ramai orang bawa benci. Ada je kalau ceramah ramai orang. Kalau ustaz tu ceramah tak ada orang, tu bagus. Tapi kalau ustaz tu ceramah ramai orang, jagalah. Tak lama lagi mesti ada orang kacau. Yang kacau tu siapa? Ustaz juga. Yang inilah yang Imam Ghazali katakan sampai kepada kita 6 benda ni. Jadi cuba jangan hasad. Saya mengajar tuan-tuan ni asalnya ramai 500 orang sekali kuliah maghrib. Lala tinggal 50. Jangan hasad. Saya tanya pada jawatan kuasa, mana pergi lagi 450? Oh, dia pergi ustaz baru tu, ustaz tu baru punya bagi ustaz. Alhamdulillah. Saya agak depa pergi karaoke. Dia orang pergi mengaji sana pun bagus. Alhamdulillah. Janji mengaji juga. Inilah yang bagus. Jangan bila tanya, mana lagi 400 orang tak ada ni? Dulu ramai sekarang tak ada. Daripada tukar ustaz lain, ustaz tu bagi ustaz. Ustaz tu tak habis mengaji. Sudah. Ana ni habis mengaji. Ana balik pada Mesir. Dia tak balik pada Mesir. Inilah hasad. Cubalah kita tukar hasad. Dia orang pergi ke mana? Dia orang pergi ke ustaz baru tu. Dia buka kitab baru sana ustaz. Ustaz tu dia tarikan bagus sikit lah. Alhamdulillah. Janji pelajar-pelajar kita pergi mengaji. Jangan pergi kelab malam. Syukur pada Allah. Janganlah sampai tahap hasad. Jadi kalau kita sampai tahap macam itu tuan-tuan, seronok. Tapi kalau ada hasad dengan orang, ustaz sama ustaz hasad, imam dengan imam hasad, jawatankuasa dengan jawatankuasa surau hasad, habislah. Bila semua hasad, ustaz hasad, tok guru hasad, semua hasad, masyarakat di situ akan jadi porak-poranda. Jadi jangan hasad. Nabi kata hasad ni mencukur. Hasad ini apa? Kata Nabi, hasad ni pencukur. Pencukur rambut ke? Bukan. Pencukur pahala. Pencukur agama. Siapa yang hasad, datanglah kerosakan agama pada dia. Ada 5 kerosakan yang akan datang daripada hasad. Yang pertama, kerosakan hati. Bila kita hasad dengki dengan orang, tuan-tuan akan sampai pada satu tahap hati jadi rosak. Hati kita akan cari semua jalan bagaimana nak tengok dia rosak. Bagaimana jalan nak bagi dia musnah. Itu hasad, hati kotor. Banyak orang tuan-tuan yang mengaji macam ni. Saya suka tengok tuan-tuan datang mengaji malam ni, buat di rumah macam ni. Tapi bukan semua orang suka. Tuan-tuan kena ingat, bukan semua orang suka ni. Mesti ada orang hasad. Ni apa mengaji ramai-ramai, guru Yahya. Macam-macam dia buat. Ini proses telan air ustaz ni. Ada telan eliok ustaz lah. Siapa nak telan eliok ustaz ni? Siapa? Nggak, macam dah. Bohong je. Janganlah buat fitnah pada orang. Tak ada lah. Takkan tuan-tuan sebodoh itu untuk minum eliok ustaz. Eliok sendiri kita pun kita tak minum. Tuan-tuan pergi ludah, pergi minum balik eliok tu. Mampu tak minum lah. Takkan eliok ustaz tu dia dengan ceruk dia duk isap kemudian kita tahu. Tapi orang hasad dia akan cari jalan. Sebab hatinya kotor, merosakkan hati. Yang kedua, kerosakan yang berpunca daripada hasad ini apa? Menjadi lemah pemikiran. Dia takkan boleh jadi maju. Dia hanya cari jalan macam mana orang tu buat. Aku nak tiru dia ya. Aku nak potong dia ya. Dia takkan maju. Dia meniaga nasi lemak antara bangsa. Kita pun nak buka nasi lemak antara bangsa juga. Akhirnya tak maju lah. Kalau dia buka nasi lemak antara bangsa, kita buka nasi lemak kebangsaan. Jangan bagi sama. Tapi orang yang hasad, dia akan buka yang sama juga. Dia buka ABC, aku buat ABC juga. Akhirnya dia tak jadi maju. Jangan buka ABC, hang buka lah ice blended ke apa ke. Dah nak buat benda yang sama juga. Pasal apa? Pasal hasad. Ini penyakit kita ni. Orang yang hasad, dia takkan mempunyai pemikiran untuk maju. Dia hanya cari dia hanya duduk pada level yang sama. Sedangkan manusia yang hebat ini ialah manusia yang fikirkan satu benda yang berbeza. Tuan-tuan kalau nak jadi hebat, kena buat satu benda yang orang lain tak buat. Baru tuan-tuan jadi hebat. Apa benda yang orang lain tak buat, aku nak buat. Apa boleh jadi hebat? Ini orang lain dah buat, kita pun nak buat. Orang lain dah buat kuliah subuh, tuan-tuan buat kuliah duha. Masjid kita kuliah subuh belum ada. Surau sana dia kuliah subuh. Kalau gitu kita buat kuliah duha. Setiap hari Ahad, Sabtu, Ahad kita buat kuliah duha. Apa masalah?
Ustaz, kuliah duha depa dah buat dah ustaz. Hari Sabtu dah lah. Kalau gitu kamu buat hari Isnin sampai hari Rabu untuk warga Pencing. Boleh buat. Ini tidak, bila sebut kuliah duha, semua kuliah duha tiru belakang. Yang nak pergi orang tu juga. Yang nak pergi kuliah pun orang yang sama juga. Cuba cari audien yang lain. Jangan jadi hasad. Sebab ada setengah orang, dia tengok ustaz tu, dia panggil masjid sana ustaz. Ustaz tu bagus. Dia panggil lagi satu ustaz yang lagi bagus. Nak lawan ustaz sana, nak tarik orang tu, mai belah dia pula. Kalaulah dia fikiran dia baik. Dia buat sesuatu yang berbeza. Hang lepas maghrib, aku lepas isyak buat forum perdana. Ini. Yang ketiga, kerosakan yang ketiga, yang berpunca daripada hasad, menghapuskan pahala. Pahala orang yang hasad dapat kepada orang yang dia hasad percuma. Tuan-tuan dengki pada orang, tuan-tuan hasad pada orang, pahala kita passing pada dia, transfer pada dia. Yang keempat, kerosakan yang datang daripada hasad menjadi tulul amal, membawa kepada penyakit tulul amal. Apa makna tulul amal? Panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Dia rasa lambat lagi nak mati, dia rasa lama lagi dia nak hidup. Maka dengan sebab dia rasa lambat nak mati dan lama hidup, dia cari jalan macam mana nak musnahkan orang. Aku ni selagi aku bernafas, selagi aku bernyawa, selagi aku tak tengok dia tumbang, aku takkan boleh mati. Oh, ni dia ni, orang hasad. Aku ni kalau aku minang dia tak dapat, jangan kata aku, semua orang takkan dapat dia. Ini dipanggil tulul amal. Panjang angan-angan. Yang kelima, datang daripada penyakit hasad ini apa? Datang penyakit kepada dia zalim. Hasad membawa kepada kezaliman. Hasad dan zalim ni dua, tuan-tuan, sama, takkan berpisah. Orang yang hasad zalim, orang zalim hasad. Sebab tu Imam Ghazali sebut dua benda ni takkan berpisah. Hasad dan zalim. Setiap orang yang zalim mesti ada sifat hasad. Setiap orang yang hasad mesti ada sifat zalim. Apa dia itu sifat zalim? Meletakkan sesuatu bukan tempatnya. Apa itu sifat hasad? Sifat hasad ialah nak supaya orang lain hilang nikmat. Jadi kalau kita tengok budak motor, buat motor laju, tiba-tiba jatuh motosikal, kita kata padan muka. Padan muka itu dipanggil sebagai hasad. Budak naik motor, celaka budak ni. Mampuslah kamu. Betul aksiden depan tu. Padan muka. Nama kita hasad. Nabi kata, siapa yang kata pada orang lain padan muka, satu hari dia pula yang akan padan muka. Tuan-tuan kata pada orang padan muka dia, tunggulah saatnya tuan-tuan pula akan padan muka. Sebab tu jangan sebut padan muka. Kena sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tepuk cantik. Tunggulah besok orang pula kata pada dia cantik. Sudah. Ini bila orang ditimpa musibah, cantik, bagus. Jangan. Itu nama dia hasad. Hasad ni sampai Allah sebut dalam Quran. Dalam Quran, Qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, ada hasad dalam tu. Sampai Allah sebut dalam Quran tu, hasad ni kena minta lindung daripada Allah. Hasad dia boleh letak sumpalan benang-benang sampai putih benang tu. Yang cerita Labu Labi tu, tuan-tuan ingat? Dia nak pukau keluarga Haji Bakhil. Ya, ini kamu gantung dan kamu kasih pusing. Bila jatuh ini, maka sana pun pukau, sudah pengsan. Itu hasad. Allah sebut dalam Quran tu, tali-tali yang berpintal, putus saja tali itu, orang yang kita hasad pun jatuh sakit. Ini yang kita kena ingat, tuan-tuan. Perasaan hasad dia boleh mari dan boleh berlaku zalim, dan dengan sebab itulah segala amalan kita telah pun rosak. Baik, kita tengok di sini tentang eloknya perangai. Demikianlah yang tersebut di dalam beberapa buah hadis daripada riwayat Anas bin Malik. Nabi SAW menyebutkan kepada kita bahwasanya seorang hamba Allah itu sampai dengan sebab elok perangainya akan besar daripada darjat-darjat akhirat dan semulia-mulia martabat, dan bahwasanya seorang yang dhaif ibadahnya dan sesungguhnya sampailah ia dengan sebab hodoh perangainya akan darjat neraka jahanam. Anas bin Malik berkata, Nabi SAW menyebut, perangai yang baik, akhlak yang baik akan mencapai darjat yang paling tinggi dalam syurga. Maka Nabi pun dikata dia ni diutuskan liutamima makarimal akhlak. Ini yang baru nak sampai tajuk kita ni.
Punya lama tu Ustaz. Dah sejam lah Ustaz. Baru tajuk je lah. Tajuk Quran kan tadi. Yang inilah dia. Apa dia akhlak itu? Sebab hari ni akhlak orang faham macam-macam. Orang faham macam-macam. Pergi negara orang putih, akhlaknya salam. Laki perempuan belaga pipi. Isteri orang pun dia belaga pipi, bini orang pun dia cium. Itu Ustaz, akhlak Ustaz, bagus. Kalau kita tak suar tangan, tak belaga pipi, itu tak ada akhlak. Itu cara mereka pula. Akhlak mereka. Akhlak orang lain pula, duk pakai skirt, semuanya dikira akhlak. Dia pakai skirt belakang. Laki-laki perempuan akhlak pakai skirt. Presiden Fiji ke apa ke, Rabuka apa ke. Dia pakai skirt, melawat, pakai baju kot, pakai skirt. Kita tengok pun pelik, adakah ini berakhlak? Selama roh je, dengan putih besar dia duduk. Kita macam mana akhlak dia macam ini? Ada juga yang dikira berakhlak. Kalau semua duduk tepi pantai itu, semua telanjang belakang. Siapa yang pakai baju kena halau. Tak berakhlak, hang tak pakai baju. Orang lain tak pakai baju, hang pakai baju pula. Dia halau kita pakai baju. Macam kita pergi kolam renang, anak kita pakai baju seluar panjang, baju t-shirt, terjun, naik balik pasal guard marah. Ya Allah, bunyi mesin. Kita tanya pasal apa encik? Tak pakai sepeda. Pakai sepeda boleh turun. Kita pun naik penin juga. Padahal pakai sepeda tu tak elok mandi di kolam renang. Jadi ini yang dikatakan persoalan akhlak. Jadi nak tahu persoalan akhlak ni, dari mana yang sebenarnya yang betul-betul? Jawapannya dua. Yang pertama, sumbernya daripada Quran. Dan penterjemahan akhlak itu ialah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak jadi orang berakhlak, dua benda ni dah sumber dia. Dua benda ni sumber dia. Kalau tuan-tuan ambil sumber yang lain, akhlak yang lain daripada ini bukan akhlak. Bukan akhlak. Kita makan nasi basuh tangan, umpamanya makan nasi. Itu berakhlak, basuh tangan. Kita baca bismillah, itu berakhlak. Setengah orang bila baca bismillah kuat-kuat, itu tak ada akhlak. Maka dalam hotel elok, bismillahirrahmanirrahim. Ish, apa dia tu salah pula baca bismillah pula. Itu yang pelik. Kita bila makan, sunat cakap. Nabi Muhammad bila makan berjemaah, Nabi bercakap. Nabi bercakap, ambil lah, makan-makan, sila makan. Nabi bercakap. Ada setengah orang bila makan, dia bunyi sudu je. Sudu pun tak boleh bunyi. Bila bunyi sudu, tengok dia, sudah tuan-tuan. Cakap pun tak boleh. Jadi di manakah akhlak kita ni? Di sini yang kita kena lihat akhlak. Akhlak yang paling terbaik datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sumbernya ialah Al-Quran. Maka manusia kalau nak jadi hebat, Quran itulah yang dia perlu rujuk. Kalau tuan-tuan tak ambil daripada Quran, untuk apa tindakan tuan-tuan? Dia tidak akan kekal lama. Dia tak akan kekal lama. Tadi saya nak datang tadi accident, mati 2 orang. Saya balik pada Kuala Lumpur itu pun accident juga. Ya Allah, accident saja tuan-tuan. Saya sendiri pun accident 7 kali dah. Ya, 7 kali lah sepanjang duk ceramah ni. Saya atas orang atas saya. Kereta saya atas orang, kereta orang atas kereta saya. Ya, macam-macam accident ni tuan-tuan. Jadi kita duk ajar dah banyak kali dah. Macam mana kempen op berapa kali op dah. Sampai berpuluh-puluh op lah. Mati saja. Op sikap. Jenah duk op lah. Tapi tetap accident. Kenapa? Mesti ada satu sebab. Kenapa yang... Jawapannya ketika memandu tidak ada akhlak. Allah kata dah, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong bila berjalan atas muka bumi. Cuba kita tengok hari ni. Kereta pacuan 4 roda besar. Sebelah dia kancing. Dia tunjuk sebelah aja. Kancing pun lompat. Macam cerita Mr. Bean. Kita tengok. Tak badan kecil Mr. Bean tu. Kawan tu kereta tayar 3. Dia tolak aku suka dia. Yang itulah yang menyebabkan kemalangan. Sebab sombong. Driver bas sombong. Lori sombong. Kereta laju sombong. Naik motor cilok sombong. Mak rempik sombong. Orang parking pun tak nak fikir orang lain. Bawa laju sombong. Bawa slow pun sombong. Maka dengan sebab sombong itulah jadi accident. Apa punca-punca sombong di jalan? Yang pertama, cermin gelap. Yang kedua, nombor pelik kereta. Lagi kecil nombor, lagi mahal. Bubuh pula, lambang pula. Pelekat kiri kanan pula. Sampai GPG pun tak tahu mana satu nombor pelik hang ni. Banyak sangat ni. Logo ni apa ada, logo ni pun ada.
Cuba tuan-tuan tengok negara-negara Arab. Mana ada logo-logo? Tak ada. Nombor dia. Kita nak baca. Kita tak tahu semua jawi belakang ni. Apa ni? ABC apa. Kita tak tahu. Macam tulisan Siam. Mana kita tahu? Di Malaysia ni, YB satu logo. Ahli Parlimen satu logo. Ketua kampung pun logo je. JKK pun bubuh je. Lah, PPT pun bubuh. Dia bubuh habis itu. Itu yang jadi punca sombong. Kereta tu jadi punca sombong. Exhaust saja besar buluh. Besar paha. Jadi yang ni yang kena kontrol. Sebab ini membawa kepada kesombongan. Yang kedua kesombongannya ialah daripada segi cara pemanduan. Ya, kita rasa kita baru, kita kata kita besar, kita rasa kita ni tak jadi apa, kita tak ingat. Itu sombong. Padahal besar, cara matinya besar. Hang bawa lori, hang boleh melanggar belakang lori. Hang boleh mati dengan jatuh dalam sungai, hang boleh mati dalam gaung. Driver bas, walaupun hang besar, hang hidrolik semua punya kereta, punya bas, canggihnya, tapi hang jangan lupa. Hang boleh serendek dengan di dekat rail tepi jalan tu, divider tengah, boleh buat, boleh mati putih kepala. Semua orang boleh mati. Bila semua orang ingat macam itu, dia tak sombong. Yang ketiganya, Quran kata dah, bila nak pergi ke utara, kedudukan dia mesti sebelah kanan. Bila nak pergi ke selatan, kedudukan kereta mesti sebelah kiri. Itu kedudukan dia. Sekarang ni dah terbalik. Nak pergi ke selatan, duduk belah sini. Nak pergi ke utara, duduk belah sini. Nak pergi ke selatan, duduk belah sini. Ini yang telah jadi terbalik. Sepatutnya kita jadi Safa dan Marwah. Kita nak pergi ke Marwah daripada Bukit Safa, kita duduk sana lah. Ini Bukit Safa, kita pergi ke Bukit Marwah ke sana. Dari Bukit Marwah ke sini, belah kiri. Sepatutnya nak pergi ke Johor, daripada Ipoh, nak pergi ke Johor, main belah sini. Daripada Johor, nak pergi ke utara, belah lain. Sekarang kita tak ikut, kita ikut sistem British. Dia kena ikut sistem Amerika balik, ikut sistem Arab balik. Belah tu, driver tu belah mana. Itu sistem. Tapi kita tak nampak sistem itu. Sebab itu negara Arab, dia jarak aksiden. Sebab sistem driver tu belah mana? Kita belah British. Misalnya. Dia bila jadi macam itu, nampak keadaan, ambil keadaan mereka. Amerika keadaan berjuta-juta juga, tapi tak sampai kena buat ops. Nombor 4, apa punca aksiden? Punca aksidennya pasal tidak mau mengikut peraturan. Peraturannya apa? Nabi kata jalan mesti ada banyak lorong. Macam dalam Quran, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, zalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Matahari satu jalan, bulan satu jalan, bintang satu jalan, malam satu jalan, siang satu jalan. Tidakkah pernah berlanggar matahari, bulan, bintang dan siang dan malam? Begitulah sistem jalan raya. Bintang satu jalan, bulan satu jalan, matahari satu jalan, siang satu jalan, malam satu jalan. Lori satu jalan, bas satu jalan, basikal satu jalan, kereta satu jalan. 4 lorong paling kuman. 4 lorong. Lorong untuk lori bas, lorong untuk kereta, lorong untuk motosikal. Sekurang-kurangnya mesti ada. Sekarang ni di Lebuh Raya misalnya, di situlah bapak lori, di situlah lori rosak, di situlah bas 2 tingkat, bas kecil, bas besar, motor kecil, basikal kecil, berjalan kaki pun masuk sekali. Ini sistem yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau kita ikut sistem yang dalam Quran, memang takkan accident. Sensor yang Allah Ta'ala ciptakan pada ikan dalam laut. Kenapa ikan dalam laut tu sekali berenang beribu-ribu? Pernah tak ikan tu berlanggar? Bila National Geographic terjun dalam laut, ambil gambar ikan. Ikan tu elok je. Penuh lari semua. Sebab dia ada geria, sensor tu. Itu yang kita tiru di belakang kereta kita sekarang. Semua ada sensor. Bila reverse belakang, ada orang belakang. Semuanya ada. Dah sampai dah masanya kita buat sensor dalam kereta. Yang kelimanya kita tiru undang-undang dalam Quran. Baru boleh. Undang-undang Quran apa? Undang-undang lampu isyarat. Saya kata dah dulu, lampu isyarat merah, stop. Isyarat kuning, jaga-jaga. Isyarat hijau, jalan. Kalau kita ikut isyarat itu, dah lama selamat. Dan memang kita selamat. Sampai kat sekolah Cina tu, terdepan 4 tu, traffic light, elok je. Bukankah itu undang-undang Quran? Merah stop. Yas'alunaka 'anil ma'id qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil ma'id. Mereka bertanya pada kamu tentang haid. Katakanlah haid itu berlaku pada orang perempuan, janganlah hampiri mereka sehinggalah mereka bersih. Sebab itu bila merah, no entry. Stop. Hijau, line clear, on.
Itulah yang dalam Quran duk tiru. Dan lampu isyarat merah, kuning, hijau ni tuan-tuan takkan berubah sampai kiamat. Tuan-tuan peganglah cakap saya. Dan dia akan berjalan sampailah ke Amerika, Rusia, ke mana-mana pun, itulah lampu isyaratnya. Takkan ada warna lain. Sebab mereka petik daripada Quran. Kalaulah kita petik lampu isyarat saja, kita jadi susun di jalanan, bayangkan kita ikut yang saya sebutkan tadi. Sistem lorong, sistem pemanduan, sistem driving, kita ikut yang Quran sebut, insya-Allah kemalangan dapat dielakkan. Inilah yang kata kena pentingnya Quran dalam kehidupan. Jangan kita anggap Quran ini untuk orang mati. Hari ini kita baca Quran kalau ada kematian, baca Yasin. Tak ada mati, tak baca. Kita baca Yasin, baca Quran untuk musabaqah. Habis time musim musabaqah, tak ada lah. Al-Quran ini bukan untuk orang mati. Al-Quran untuk orang hidup.